Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bab 6, cahaya dan optik. Subtopik 6.3, pembentukan imej oleh kanta. Terdapat dua jenis kanta iaitu kanta cembung dan juga kanta cekung. Kanta cembung juga dikenali sebagai kanta penumpu, manakala kanta cekung juga dikenali sebagai kanta mencapah, kanta pencapah. Okey, so kita tengok dulu untuk kanta cembung. Okey, dia ada paksi utama, ada paksi kanta, ada O tu adalah pusat optik, manakala F itu adalah titik fokus. Jarak di antara pusat optik ke titik fokus kita kenali sebagai jarak fokus. Okey, titik fokus kanta cembung adalah nyata kerana sinar cahaya yang dibiaskan menumpu pada titik itu. Oleh itu, panjang fokus F dikatakan positif. So, bagi kanta cembung, F dia adalah positif. Manakala, untuk kanta cekung, F dia adalah negatif. Okey, kenapa? Okey, kamu perlu tahu, kanta ni ada dua side lah. Ada side hadapan kanta, ada side belakang kanta. Dan bagaimana kamu nak tahu yang mana depan, yang mana belakang? Okey, mudah saja kamu lihat pada sinar cahaya. Kalau sinar cahaya itu adalah sinar tuju, bermakna dia berada di hadapan kanta. Manakala sinar cahaya yang dibiaskan itu adalah belakang kanta. Untuk kanta, hadapan kanta adalah bahagian maya. Manakala belakang kanta, dia adalah bahagian nyata. Nyata positif, maya negatif. Seterusnya, gambar raja sinar bagi kanta cembung. Anak panah yang berwarna hitam itu adalah mewakili objek. Ada 3 sinar yang perlu kita buat, okay, yang perlu kita lukis untuk mendapatkan imej yang terbentuk. Okay? Di mana imej kita terbentuk? Bagaimana ciri-ciri dia? Okay? So, sinar yang pertama adalah daripada objek melalui pusat optik kanta akan lurus sahaja. Okay? Mana-mana sinar yang melalui pusat kanta, dia takkan bengkok. Dia akan terus sahaja. Okay? Itu yang pertama. Yang kedua, sinar daripada objek, okey, akan selari dengan paksi utama. Okey. So, melalui kanta, dia akan dibiaskan melalui titik fokus. Okey. So, kalau kamu lihat, sekarang ini kita ada dua titik persilangan. Okey. Di titik persilangan itulah imej kita terbentuk. Okey. So, untuk double confirmkan betul ke imej kita terbentuk di situ, ada satu lagi sinar yang boleh kita lukis, iaitu sinar daripada objek melalui titik fokus, okey, pergi ke kanta. Okey, dan dia akan dibiaskan selari dengan paksi utama. Okey, so saya ulang balik semula. Ada 3 sinar yang perlu kita lukis. Sinar yang pertama, okey, melalui pusat kanta, lurus saja. Sinar yang kedua daripada objek selari dengan paksi utama melalui kanta dan dibiaskan pergi ke titik fokus. Dan yang terakhir daripada objek pergi ke titik fokus, masuk ke dalam kanta, dibiaskan selari dengan paksi utama. Okey? So, bagaimana kita nak tahu ciri-ciri imej? Okey, kalau kamu masih ingat pada slide yang sebelum ini, saya beritahu di hadapan kanta, okey, imej itu akan bersifat maya. So, belakang kanta nyata. Atas kanta tegak, bawah kanta sonsang. So, untuk saiz, okey, ada 3 pilihan lah. Sama ada imej itu sama besar dengan objek, lebih besar berbanding objek, atau kecil berbanding objek. Jadi, untuk gambar raja sinar bagi kanta cembung yang kita buat ini, so, apakah ciri-ciri imej yang terbentuk? So, dia berada di belakang kanta, bermaksud imej itu nyata. Dia berada di bawah kanta, bermakna ianya sonsang. Dan saiznya lebih besar berbanding objek. So, ia nyata, ia sonsang dan ia lebih besar. Gambar raja sinar bagi kanta cekung. Anak panah yang berwarna hitam mewakili objek. Okey, kalau kamu masih ingat, sama je macam kanta cembung tadi. Sinar yang pertama, okey, adalah dilukis daripada objek memasuki kanta melalui pusat optik. Dia tidak akan bengkok, dia akan pergi lurus sahaja. Okey, so sinar yang kedua, okey, kita lukis daripada objek selari dengan paksi utama pergi ke kanta.
Okey, dan dia akan dibiaskan ke titik fokus. Okey, tapi kamu perlu berhati-hati. Kanta cekung, ia adalah kanta yang mencapahkan cahaya. Jadi, so cahaya akan dibiaskan mencapah. Macam tu. Okey, so bila kita tarik sebenarnya, dia akan pergi ke titik fokus juga. Okey, so bila kamu dah lengkapkan dua gambar rajah sinar ini ataupun dua sinar ini, kamu dapati ada satu titik persilangan antara dua sinar tersebut. So, di situlah kita punya imej terbentuk. Okey. So, saya ingatkan balik semula, ada dua gambar rajah sinar untuk kita dapatkan di mana imej kita terbentuk. So, yang pertama adalah sinar yang melalui pusat optik, lurus saja. Yang kedua, pergi selari dengan paksi utama dan dicapahkan. Okey. So, kita dah dapat imej kita terbentuk di situ. Okey, kamu mesti tertanya-tanya, kenapa imej saya yang kita lukis itu putus-putus. Okey, ini mewakili maya, imej yang maya. Kenapa maya? Kerana ia berada di hadapan kanta. Okey? So, kalau kamu masih ingat, hadapan kanta maya, belakang kanta nyata, atas kanta tegak, bawah kanta songsang. So, untuk saiz, so ada tiga pilihan, sama ada sama besar dengan objek, lebih besar daripada objek, lebih kecil daripada objek. Jadi, imej bagi kanta cekung yang kita buat ini, ia adalah, okey, betul, maya. Ia berada di atas kanta, bermakna ia tegak. Dari segi saiz, kamu boleh perhatikan dia lebih kecil berbanding saiz objek. Okey, pembentukan imej bagi kanta cembung. Okey, pembentukan imej bagi kanta cembung ni ada 5 kes saja. Okey, 5 situasi saja. Situasi yang pertama, kamu boleh rujuk pada gambar rajah pertama, iaitu objek berada jauh daripada 2F. Gambar rajah yang kedua, objek berada betul-betul pada 2F. Seterusnya, objek berada di antara 2F dengan F. Keempat, objek berada betul-betul atas F. Dan yang terakhir, objek berada kurang daripada F. Okey, kita lihat yang pertama. Okey, objek berada jauh, lebih jauh daripada 2F. Okey, so apa imej yang terbentuk? So, imej yang terbentuk di belakang kanta bermaksud dia nyata. Dia berada di bawah kanta bermakna ianya songsang. Dan ianya saiznya lebih kecil berbanding objek. Okey, boleh kita buat sama-sama yang untuk gambar rajah yang kedua. Okey, cuba kamu perhatikan imej. Imej berada di belakang kanta bermaksud dia nyata. Okey, dia berada di bawah kanta bermaksud dia songsang. Dan kamu tengok saiz, so dia sama dengan sama saiz berbanding objek. Okey. Gambar rajah yang ketiga, imej terbentuk, apa ciri-ciri imej dia? So, dia terbentuk di belakang kanta, ia nyata. Dia berada di bawah kanta, ia songsang. Dan saiznya lebih besar. Okey, bagi gambar rajah yang keempat, okey, bagaimana imej dia? Kalau kamu lihat dekat situ, tiada pun titik persilangan. So, bermakna imej sebenarnya terbentuk di infinity. Okey, bagaimana ciri-ciri imej dia? So, ia adalah maya, tegak dan juga lebih besar. Okey, dan yang terakhir, apa ciri-ciri imej dia? Imej terbentuk di hadapan kanta, bermaksud ia maya. Ia berada di atas kanta, bermaksud ia adalah tegak. Dan dari segi saiz, ia lebih besar. Okey, yang dekat sini saya sediakan ringkasan bagi kanta cembung. Okey, sebagaimana yang kamu tahu, kita ada 5 situasi saja. Situasi yang pertama, okey, jarak objek berada lebih daripada 2F. Okey, kat situ. So, di mana imej dia terbentuk? Okey, di situ imej dia terbentuk. Nombor 2, betul-betul di atas 2F. So, di mana dia punya imej terbentuk? Di situ. Okey, nombor 3, nombor 4, terbentuk di infinity. Dan kes yang kelima, okey, di situ imejnya, imej dia terbentuk untuk kes yang kelima. Okey, kita nak tengok apakah ciri-ciri imej yang terbentuk. Okey, untuk kes yang pertama, berada di belakang kanta, ia nyata. Dia berada di bawah kanta, dia songsang. Dan dari segi saiz, dia lebih kecil. Okey, untuk yang kedua, okey, nyata, songsang, sama saiz. Kes yang ketiga, nyata, songsang, lebih kecil. 4, terbentuk di infinity. Okey, maya, tegak dan lebih besar. Dan yang terakhir, maya, tegak dan lebih besar.
Seterusnya, pembentukan imej bagi kanta cekung. Okey, untuk kanta cekung dia special, okey, kerana ciri-ciri imej yang terbentuk, okey, kamu letaklah dekat mana-mana pun objek, sama ada di situasi yang pertama iaitu lebih besar, jarak objek lebih besar daripada 2F, okey, situasi yang kedua ke, situasi yang ketiga ke, situasi yang keempat ke ataupun situasi yang kelima, semua akan dapat ciri-ciri imej yang sama, iaitu imej berada di hadapan kanta bermaksud ia maya. Imej berada di atas kanta bermaksud ia tegak. Dan dari segi saiz, dia sentiasa lebih kecil berbanding objek. Okey, inilah ringkasan bagi kanta cekung. Kita ada 5 situasi, kita ada 5 kes sahaja. 1, okey, 2, 3, 4, 5. Okey, jarak objek kurang daripada F. Okey, untuk kes yang kelima tu. Okey, di mana imej akan terbentuk? Semua akan terbentuk di sini. Okey, dan ciri-ciri imej dia semua sama, iaitu maya, okey, kerana dia berada di hadapan kanta. Okey, dia tegak dan dia lebih kecil. Okey, kecil berbanding objek. Okey, M maya, T tegak, LK tu lebih kecil. Okey, yang terakhir dalam subtopik ini adalah pembesaran linear. Okey, apa itu pembesaran linear? Nisbah ketinggian imej kepada ketinggian objek. So, kalau kamu lihat kat situ, okey, ada formula kat situ iaitu M. M itu adalah magnification, okey, ataupun pembesaran. Okey, sama dengan HI adalah height of image ataupun ketinggian image bahagi dengan height of object, okey, iaitu ketinggian objek. Okey, sama juga dengan V over U. Okey, V bahagi dengan U. V itu apa? V itu adalah jarak imej. Kita kira daripada pusat optik kanta, tengah-tengah kanta, ke imej. Okey, itu adalah jarak imej. Manakala U adalah jarak objek. Dikira sama juga daripada pusat optik kanta, tengah-tengah kanta, ke imej. Okey, apabila kamu masukkan nilai, okey, tak kisahlah kamu masukkan height image over height object ke, ataupun kamu masukkan jarak imej bahagi jarak objek ke, nilai yang kamu dapat mestilah sama dengan 1 atau kecil daripada 1 atau lebih besar daripada 1. Okey, apabila nilai kamu dapat kurang daripada 1 bermaksud imej itu kecil berbanding objek. Okey, so kalau kamu dapat sama dengan 1 bermaksud dia same size, sama size. Okey, kalau kamu dapat lebih besar daripada 1 bermaksud imej itu besar, lebih besar berbanding objek.